Jom sarapan, ibu ada masak ni. Banyak kuih Aris suka. Baik, Ibu. Ni, jangan lupa bekal dengan air sekali. Terima kasih, Ibu. Kurang manis lah, tambah susu. Kandungan gula dalam darah Encik Arin sangat tinggi. Ini boleh mengakibatkan komplikasi mata, ginjal, saraf, jantung dan juga boleh mengakibatkan koma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi anda yang sedang menonton kami di FB Live Nutritionist KKM. Okey, sebagaimana sebelum yang kita maklum kan, sebelum ni kita dah buat beberapa siri bersama Nutritionist di slot FB Live Nutritionist KKM, di mana platform ini digunakan oleh semua pegawai sains pemakanan di Kementerian Kesihatan Malaysia atau dikenali sebagai nutritionist dalam mengupas atau berkongsi topik-topik semasa berkaitan pemakanan. Di samping kita nak sampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat di luar sana. Okey, pada hari ini saya nutritionist Safia, bersama saya Fitri Nurdiana Mahmud. Okey, pada hari ini kami akan mengupas satu topik tentang tema bulan pemakanan, iaitu pemakanan sihat kunci memenangi ancaman penyakit. Okay. So apa yang ada pada tema kita pada bulan pemakanan tahun ini? Untuk makluman semua, kita bulan pemakanan ni disambut setiap tahun setiap bulan April. Jadi setiap bulan April tu kita ada mengenengahkan tema yang berbeza bagi setiap tahun. Jadi pada tahun ini disebabkan adalah penularan pandemik COVID-19. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk mengambil bulan pemakanan ini tema yang berkaitan dengan penularan penyakit COVID-19 ini. Jadi bulan pemakanan ini kita sambut adalah bertujuan untuk menyampaikan maklumat pemakanan sihat dan bagaimana untuk menggayakan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan oleh masyarakat di luar sana bagi mengelakkan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit ini. Ya, di samping COVID-19 kita juga menekankan juga tentang risiko-risiko yang boleh meningkat kepada risiko penyakit yang tidak berjangkit. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, penyakit tak berjangkit ni macam penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pemakanan. Contohnya diabetes atau orang kenali sebagai macam manis, darah tinggi atau hipertensi, ataupun penyakit jantung, kolesterol tinggi, atau beberapa jenis kanser dan penyakit-penyakit lain yang berkaitan lah. So penyakit-penyakit ini semua ada kaitan dengan pemakanan. That's why kenapa kita menggunakan April ini sebagai bulan pemakanan untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat untuk kita nak create environment, persekitaran menyokong kepada pemakanan sihat di Malaysia. Okey, so pada hari ini sebelum-sebelum ni kan kita selalu dengar data Malaysia. Kalau kita tengok situasi di Malaysia, Data dari mana tu, Safia? okey, data kita selalunya berdasarkan data NHMS, iaitu National Health Mobility Survey yang terbaru adalah 2019. Okey, yang mana kita tahu 1/2 ataupun separuh daripada rakyat Malaysia adalah berlebihan berat badan dan obesiti. Okey. Selain daripada tu, mungkin saya boleh tambah sikit Okey. yang sangat menakutkan sebenarnya daripada data NHMS 2019 itu juga, sebenarnya rakyat Malaysia 8.9% tidak tahu yang mereka menghidapi penyakit tidak berjangkit seperti 8.9% itu adalah menghidap penyakit diabetes. Okey, diabetes. Kemudian yang hipertensi 14.1% tidak menyedari langsung sebenarnya mereka telah menghidapi penyakit-penyakit tidak berjangkit ini. Jadi ia sangat menakutkan ya. Okey, betul tu Puan Fitri. Kalau dulu kan kita biasa dengar, kita selalu sinonim. Okey, kalau penyakit kencing manis, darah tinggi ni sering kali dikaitkan dengan penyakit
orang tua. Tapi zaman sekarang ni kita dah biasa dan sangat biasa jumpalah kan orang-orang muda 30-an, 40-an dah ada dah yang kena penyakit kencing manis, Dan darah 30-an tinggi. je. Sebenarnya budak sekolah pun Lagi kita muda dah juga jumpa. sekarang dah ada. So penyakit-penyakit ni bukan penyakit lagi penyakit orang tua lagi. So sekarang ni orang-orang golongan muda pun dah ada penyakit yang berkaitan dengan pemakanan ini, disebabkan juga daripada gaya hidup kita. So that's why kita nak sangat kenapa kita perlu mula jaga pemakanan bermula daripada kecil. Dan daripada muda, dan jangan dah tunggu selalunya dah tua, dah ada penyakit, baru kita akan mula rasa sedar untuk jaga kesihatan kita lah. Kita perlu sebenarnya kita perlu mengambil langkah intervensi. Bukannya bila dah sakit baru kita nak ubat. Jadi langkah yang perlu paling kita lakukan sekarang adalah intervensi. So inilah yang kita sedang lakukan Safia. Di bulan Maksudnya pemakanan di ni, bulan pemakanan ini langkah intervensi kita perlu mewawarkan kepada Kepada masyarakat yang mana kita perlu menjaga pemakanan kita. Okey? Saya berbalik-balik kepada yang tadi kita cerita pasal data tentang berlebihan berat badan dan obesity di Malaysia. Kenapa kita nak tekankan sangat tentang orang yang kita bukan nak body shaming hari ni, kita just nak memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang kenapa kita perlu jaga berat badan. Bukan sebab nak cantik, nak nampak nak kita nak tunjuk orang, tak. Ini adalah untuk kesihatan kita. Kerana bila kita ada berlebihan berat badan dan obesity, ia akan meningkatkan risiko lagi meningkatkan risiko kepada penyakit-penyakit ini berbanding dengan orang yang dalam berat badan yang normal. So Pak Fitri, berapa kalau berat badan normal? Berat badan normal 18.9 sehingga So 24.9. dia untuk nak tahu status berat badan kita kena kira kan? Kita kira lah. Jadi macam mana kita nak dapatkan kira tu, jadinya berat kita, berat kita dalam kg bahagikan dengan tinggi kita dalam meter. Kuasa 2. Jadi kita akan dapat BMI kita. Jadi macam saya, BMI saya 23. Okey. Mengaku kat Mengaku sini tinggal satu je lagi sebenarnya lebih berat badan, jadi saya kena jaga. Okay. Maksudnya 23, jadinya maksudnya kalau dari range normal 18.5 sehingga 24.9. Jadi saya masih dalam kategori normal. Tanya normal. Okay. Alhamdulillah. Actually kita bukannya kita kena tahu macam saya cakap tadi, bukan untuk kita kelihatan cantik ke. Memang kita cantik tu bonus lah. Tapi bila kita tahu status kita di mana, berat badan kita di normal ke, berlebihan berat badan ke, di obesity ke, so kita akan rasa sedar lah. Maksudnya kita akan memberi kesedaran, aku dah dalam overweight, so I have to Perlu ambil langkah langkah berjaga-jaga. berjaga-jaga. That's why kita sering kali kita wawarkan untuk timbang berat badan secara berkala. Tapi kita rasa kita dah terlalu jauh ni, tak apa. Lepas ni kita akan cerita dengan lebih lanjut di dalam setiap mesej Kita kembali kepada kita punya bulan pemakanan. pemakanan ni. Untuk bulan pemakanan ada 9 mesej utama yang ingin kita Tadi yang sampaikan. apa yang Safia ceritakan tu kita akan kupaskan ke dalam setiap satu mesej utama bulan pemakanan ni. Okey, bulan pemakanan ni kita setiap tahun juga memang kita akan keluarkan mesej utama. Jadi tahun ini kita mengenengahkan 9 mesej utama. Okey. Yang pertama adalah makan secara sihat untuk melawan COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit. Okey. Okay. So jadinya macam mana jadi yang mesej pertama ni memang paling umum lah. Okay. Kita perlu makan secara sihat. Maksudnya makan secara sihat tu macam mana? Seperti yang sebelum ni, kalau tuan-tuan dan puan pernah ikuti kita dalam sesi kita yang sebelum ni, banyak kali kita tekankan bagaimana untuk makan secara sihat dengan kita mengamalkan apa yang dalam piramid makanan Malaysia 2020. Jadi kita translatekan ataupun terjemahkan ke dalam pinggan sihat Malaysia. Jadi kalau kita amalkan mengikut pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh, insya-Allah kita akan dapat mengamalkan dengan seimbang, dengan pelbagai dan mengikut saranan yang sepatutnya. Okey. Jadi bila kita amalkan makan secara sihat ni Safia, okey, kita akan dapat maksudnya nutrien yang cukup, okey. Maksudnya tidak berlebihan dan tidak membawa kepada berlebihan berat badan. Jadi kita akan dalam keadaan yang sihat lah, fit lah kita Jadi bila sihat tu
kita boleh mengurangkan risiko penyakit. Okey, so kita terus tadi itu message utama yang pertama. So message yang kedua, kita nak wawarkan kepada masyarakat di luar sana, macam tadi kita dah bagi teaser sikit, kita nak cegah obesiti. Macam kita dah tahu, data di Malaysia menunjukkan separuh tu maksudnya bukan benda yang bagus kan, benda yang perlu kita risaukan sebab data tu semakin meningkat tau daripada tahun ke tahun. Kalau dulu data dia lagi rendah, so tahun demi tahun data tu semakin meningkat. So kita tak nak lagi semakin meningkat lagi lah. So kita nak sampaikan cegah obesiti dan kekalkan berat badan yang normal. So macam tadi kita cakap macam mana nak cara kira berat badan, lepas tu kenapa kena jaga berat badan. So dekat sini pun kita ada di bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita juga ada menjalankan lah aktiviti pengurusan berat badan. Okey, yang dipanggil Trim and Fit. So dari sini kami dapat lihat peserta-peserta yang sebelum ini mempunyai berat badan obesiti atau berlebihan berat badan dan mempunyai penyakit. Bukan penyakit lah, macam ada gula dalam darah yang tinggi atau tekanan darah tinggi. So selepas habis program yang mana mereka berjaya menurunkan berat badan dan mencapai berat badan normal, so mereka berjaya dah tak ada dah dia punya tekanan darah tinggi tu. So sebelum ni pakai makan ubat, so selepas mereka berjaya turunkan berat badan dah tak berjaya untuk turunkan. Kita berpenyakit ni dengan mengamalkan bila kita mengamalkan makan secara sihat, dia dapat membantu dalam memulihkan semula sebenarnya tanpa pengambilan sebarang ubat lah. Ubat. Maksudnya sebelum ni dia memang on ubat lah. Tapi bila dia dah berjaya turunkan berat, so dia berjaya jugalah untuk bila dah berat dah normal kan. Dah dapatkan bacaan. Memang kajian menunjukkan sebenarnya bila kita melakukan exercise, bila kita menjaga makanan, dia akan membantu untuk mendapatkan kesihatan kita kembali kesihatan yang sempurna lah. Macam nak cakap kat sini memang pentingnya kenapa kita perlu Mungkin saya nak kaitkan dengan Safia, sebab kajian pun menunjukkan apabila kita obesiti atau berlebihan berat badan, data menunjukkan yang pesakit-pesakit COVID ni merupakan risiko. Dia meningkatkan risiko. Dan daripada kajian tu juga yang siapa yang terkena ataupun dijangkiti COVID, mereka mempunyai berlebihan berat badan dan obesiti. Dan kalau kita tengok sesiapa yang jumlah kematian kalau kita kaji pun kebanyakannya mereka antara risikonya adalah berlebihan berat badan dan obesiti. Betul. Jadi kat sini kita nampak sangat betapa pentingnya kenapa kita perlu seperti mesej kita yang itu tadi, cegah obesiti, kekalkan berat badan yang normal. Betul. Dan mesej kita yang ketiga pun berkaitan juga, ada kaitan dia ada berkaitan iaitu kekal aktif setiap hari untuk tubuh badan yang kuat dan minda yang sihat. Jadi kat sini kenapa kita tekankan juga minda yang sihat, Puan Safia? Sebab dalam kesihatan tu dia melalui fizikal dan jasmani lah. Jasmani tu kita berkaitan dengan mental. Jadi seperti yang kita tahu keadaan atau status mental di negara kita pun agak membimbangkan sangat membimbangkan. Jadi apabila bukan dari segi fizikal sahaja kita perlu jaga, sebenarnya mental pun juga. Jadi dengan pemakanan sihat ni, bila kita maksudnya dengan kekal aktif setiap hari, jadi kita sebenarnya kalau kekal aktif setiap hari, so apa saranan kita sebenarnya kalau untuk jaga atau untuk maintain setiap hari, kekalkan berat badan kita, kita perlu exercise 5 kali seminggu dalam 30 minit. Tapi kalau untuk turunkan berat badan berapa tu? Itu lebih lagi lah, itu untuk untuk mengekalkan berat badan. And then satu lagi kat Kementerian Kesihatan juga mewawarkan juga untuk capai 10,000 langkah sehari. So itu nak dikira nak dikira kita ni aktif adalah 10,000 langkah sehari lah. Okey. So dan satu lagi kebaikan exercise ni, dia akan mengeluarkan hormon. Endorfin ni pun banyak juga kebaikannya kepada kesihatan kita. Antaranya hormon kegembiraan, dia mengurangkan stres. Yang paling suka, yang paling best sebenarnya buatkan kita nampak awet muda. So sebab tu kita kena exercise. Okey. So mungkin tadi saya nak tambah sikit. Kalau mengatakan tadi kita nak kekalkan berat badan, kita perlu exercise 30 minit seminggu 5 kali. Tapi kalau untuk turunkan berat badan, kita kena usaha lebih lah. So maksudnya sekali sesi tu 1 jam.
5 kali sehari juga. Okey. So jadi Okey, kita banyak dah ni, dah ada 3. Kita dah ada 3 key message. Okey, kita rasa kita berehat dululah. Kita pernah bercakap. So kita ada kembali lagi dengan baki 9.3 message selepas berehat seketika. Teruskan bersama-sama kami. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat telan. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sehat tak nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan tinggal sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja, suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Ya, terima kasih bagi anda yang masih setia bersama kami dengan topik kita pada hari ini. Apa makanan sihat? Kunci memerangi ancaman penyakit. Saya Nutritionist Safia dan bersama saya. Pucuna dan Mahmud. Okey, saya tengok sikitlah kita punya penonton di FB Nutritionist kita pada hari ini, Nutritionist KM. Okey, terima kasih kepada Fatin Amalin, Syamishi, Abdul Taib, Muhammad Tiada, Muhammad Tahir, lepas tu Kurata Ain, Arif Arifin, Haris, Faizata, Suziana, Cik Raim, Nur Ain, Siti Masah. Okay, terima kasih atas sokongan anda bersama kami di slot FB Nutritionist KKM. Okay, so tanpa buang masa kita masuk lagi. Dia ada 6 lagi yang nak kena kupas ni. Okay, betul lagi. Mesej kita yang seterusnya adalah keempat. makan banyak sayur dan buah setiap hari untuk meningkatkan sistem imuniti badan. Okey, sebagaimana kita tahu memang buah dan sayur ni tak dinafikan lagi. Banyak kelebihan dan khasiat dia. Iaitu dia ada vitamin, dia ada mineral, dia tinggi dengan antioksidan dan dia banyak lah. Okey, so that's why kita kena pelbagaikan pengambilan sayur dan buah dengan secukupnya setiap hari kerana setiap buah dan sayur itu mengandungi khasiat yang tersendiri. That's why kita kena pelbagaikan supaya kita dapat ke semua nutrien yang ada pada sayur dan buah ni lah. So bila kita cukup vitamin dan mineral mikronutrien dalam badan kita ni, dia dapat membantu menyokong sistem imuniti badan kita dan sistem pertahanan badan kita. So berapa nak kena makan ni? Puan Fitri? Kalau tengok seperti yang kita pernah kupas sebelum ni, satu hari kita kena ambil buah dan sayur sekurang-kurangnya 5 sajian. Okey, maksudnya sayur sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan buah 2 sajian untuk setiap hari. Okey? Okey, kalau siapa yang perasan baru-baru ni kita telah melancarkan aktiviti cabaran 10 hari buah dan sayur. So kita ada bermula daripada 1 hingga 10 April inilah. So ada lagi berbaki beberapa hari ni. Jomlah bersama-sama kami sahut cabaran untuk makan buah dan sayur ni lah. So pada hari ini cabaran kita adalah makan ulam-ulaman. So siapa yang boleh makan lunch nanti boleh try cari ambil gambar ulaman. Hashtagnya Hashtag kami cuba tengok di Facebook bahagian pemakanan ni. Banyak ada beberapa hashtag. nanti kalau Okay. So tapi apa yang kita nak tekan kat sini, kenapa makan buah sayur ni penting? Sebab apa? Data NHMS juga menunjukkan sebanyak 95% rakyat Malaysia tak cukup makan buah dan sayur. Maksudnya berapa orang dia makan buah sayur ni? Bayangkan populasi kita lebih kurang dalam plus minus 32 juta. Okay. Maksudnya separuh, maksudnya 5% saja 5% je yang makan. cukup buah dan sayur. So bagi kita tak cantik lagi. So that's why kita nak galakkan semua makan rakyat Malaysia lah. Penting ni untuk Makan buah sayur. mencegah atau ancaman penyakit ni. Tapi ada juga cakap dia dah makan buah, tapi bukan makan tu dengan secukupnya lah. Kita tekankan di sini Okey, seterusnya Puan Fitri mesej kita seterusnya. Mesej yang kelima adalah minum banyak air untuk kekal hidrat. Jadi ramai yang sebenarnya masih yang tidak berapa pasti berapa sebenarnya satu hari kita kena minum air. Sebenarnya kalau ikut seperti yang kita kata piramid makanan Malaysia 2020, kita kena minum air
8 gelas 8 gelas setiap hari. So 8 gelas tu berapa banyak? So satu gelas tu dalam 250 ml. Jadi plus minus dalam 2 liter lah satu hari kita kena minum. Tapi satu hari bukan sekali teguk tu 2 liter. Kita kena dapat. So bahagikan. Maksudnya sepanjang 24 jam tu kita bahagikanlah pada 8 gelas. Okay. Air kosong bukan air yang warna-warna. air warna no. Berisa. Kenapa pentingnya kita minum air kosong ni? Sebab kita dapat minum air kosong yang cukup dapat mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. So kita banyak sistem dalam ni, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem untuk kulit yang kumuhan kan, kulit kering. Jadi sebab disebabkan kita juga Malaysia ni cuaca Panas. Jadi sebab tu sangat penting untuk kekal hidrat. Maksudnya badan kita cukup air untuk bagi tu lah, kalau kita kurang air mudah untuk kita dijangkiti penyakit sebenarnya. Okey, seterusnya mesej kita yang seterusnya adalah makan lebih banyak biji rim penuh. Okey, biji rim penuh ni kalau kita ikut piramid makanan Malaysia adalah di kumpulan yang mana? Puan Biji? Yang ke? Dulu bawah, sekarang dia naik atas. Maksudnya yang kedua. Okey, itu adalah kumpulan karbohidrat. Tapi memang kumpulan karbohidrat macam kita pernah terangkan sebelum ni, ada nasi, roti, biji rim, mihun tu semua adalah Kentang, karbohidrat. jagung, tu masih kumpulan karbohidrat. So apa yang kita terangkan adalah biji rim penuh. Maksudnya biji rim penuh ni kalau macam nasi putih, nasi beras merah. Kalau roti gandum. So kenapa pentingnya biji rim penuh ni? Dia mengandungi serat yang lebih. Serat ni akan memberi kita rasa kenyang yang lebih lama lah. Di samping dia juga mengandungi kandungan nutrisi lah yang berlebihan, yang lebih sikit berbanding dengan yang biasa lah. Okey, seterusnya. Seterusnya Mesej adalah kita adalah ambil susu dan produk susu secukupnya untuk kesihatan tubuh. Okey. Jadi kalau ikutkan satu hari kita perlu ambil 1 ke 2 sajian susu dan produk tenusu. Maksudnya produk tenusu keju, yogurt. Okey. Untuk bagi siapa yang tidak boleh minum susu tu boleh ambil produk susu sebab ada kita dapat maksudnya macam orang selalu kata biasanya bila dia minum susu dia rasa perut tidak selesa. Okey, itu disebabkan sebab kita dah kurang ambil susu jadi ada badan kita yang tidak dapat mencernakan susu tersebut. Jadi sebab tu kita galakkan ambil produk tenusu. So ambil yogurt, keju salah satu untuk cara kita untuk dapatkan kalsium tu. Okey. betul. Jadi Okey, kita teruskan kita punya mesej yang seterusnya yang ke-8. Okey, mesej kita ke-8 adalah masak sendiri makanan di rumah dengan lebih terang. Kerana makanan yang lebih sihat adalah untuk keluarga anda. saya rasa ni cabaran besar berjaya lah. berjaya ataupun mungkin musim pandemik sebab orang yelah kita ada hadkan macam mana untuk makan kat ni, banyak SOP kita kena jaga. So orang ramai untuk membeli di luar lah. beli luar ataupun delivery. Betul, tak salah sebenarnya. Tapi kita kalau boleh usahakanlah dalam seminggu tu tak adalah kita hari-hari delivery Kita mungkin peruntukkan sedikit masa lah untuk masak juga di rumah untuk keluarga kita. Kerana kita boleh kawal cara masakan kita, garam, gula, kita punya semua yang lebih berkualiti. So yang seterusnya terakhir kita punya mesej utama yang terakhir yang ke-9 adalah Baca label pemakanan pada produk makanan, buat pilihan yang lebih bijak. Jadi sebab ini biasanya yang masyarakat kita kurang amalkan. Apa-apa pun selepas ini sebelum kita beli kita sebab tu kita kena baca label apa produk beri pada kita, apa khasiat dia pada kita. Sebab tu kita ada wujudkan healthier choice Okay. So ambil produk tu bandingkan dengan produk satu lagi yang sama jenis dan baca dari situ tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sebenarnya kenapa kepentingannya kita wujudkan HCL ni. Jadi sebab tu penting untuk baca label. Berapa kandungan gula, berapa kandungan kalori. Okey, saya ingatkan sebab kalau garam, biasa dia tak tulis garam pada label. Apa yang dia tulis? Biasa dia akan tulis natrium atau sodium. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau nak cari garam kena tengok natrium atau sodium. So kat situ maklumat barulah Okey. Jadinya Puan Safia. Okey, untuk key message kita kita dah cukup 9. Apa yang kita dah terang tadi, kita dah terang daripada mula tadi apa itu tema bulan pemakanan. Kita dah terang 9 mesej utama.
key message kita terus ikuti kami di media sosial rasmi Nutritionist KKM, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, dan Telegram. So banyak info-info berkaitan bulan pemakanan dan mesej pemakanan kita sampaikan di platform ini. Okay, kita tengok sikitlah kita punya di FB kita. Terima kasih juga, jauh kita ada penonton daripada Menggatan, Sabah. Wah. Bila kita boleh rentas negeri? Okay, Puan Suziana Junius daripada Klinik Kesihatan mengatakan terima kasih bersama-sama kami, dan katanya ada lagi daripada Cik Raf, Nur Ain, Abdul Rahim, ada juga daripada Moskow, Nur Rashikin Ramlet. Betul ke daripada Moskow? Tak kisahlah. Tapi terima kasih bersama-sama kami di FB Live Nutritionist KKM. Okey, jadinya Teruskan. dalam kita nak meraihkan sambutan bulan makanan ni, apa yang kita buat sebenarnya dalam tempoh sebulan ni, Puan Safia? Okey, kita banyak aktiviti yang kita buat lah. Tapi sebagaimana yang kita maklum, sekarang kan pandemik COVID-19, so kita tak banyak aktiviti fizikal di luar. So kita banyak di platform media sosial. So apa yang kita dah buat, apa yang telah kita lancarkan minggu lepas, bermula 1 April adalah cabaran makan buah, cabaran 10 hari makan buah sayur. So banyaklah berbagai-bagai warna. So untuk hari ni dan esok adalah makan ulam-ulaman, dan seterusnya lah sehinggalah 10 April. So boleh bersama-sama kami Untuk menyahut cabaran ini ambil dan buktikan anda dalam 5% rakyat Malaysia yang makan buah dan sayur. mungkin tingkatkan. Okey. So itu Selain itu, satu cabaran makan buah sayur, dan kami ada lagi FB Live macam ni. Okey, pada bulan April ni kami ada minggu depan kita akan start mula dengan pemakanan siap Ramadan, dan seterusnya lah sehingga bulan hujung bulan. Okey. Lepas FB Live apa lagi kita ada? Kita ada, itulah kita mohon semua masyarakat untuk menyertai aktiviti kita dengan kalau boleh video masakan Nutritionist Junior. Jadi siapa buat aktiviti bersama anak, Bersama-sama anak masak menarik tu. Mungkin tidak ikutlah nak masak ke atau menyediakan hidangan, apa-apa yang ringkas yang boleh dan rakam video tersebut, jadikan video yang menarik, boleh kongsikan kepada kami lah dengan hashtag tu lah. Dari situ baru kita boleh tengok macam baca sikit lah, ada hashtag April bulan pemakanan 2021, hashtag Nutrition Better 2021. So kalau setiap kali motivasi juga kepada ibu bapa yang lain. Okey, selain tu kita ada TikTok pemakanan sihat. So bila anda ada buat TikTok tu, so silakanlah juga pasal pemakanan sihat. kalau TikTok ni Golongan muda lah. Okey. Jadi dari situ kita kalau boleh kita nak menyebarkan maklumat, ikut sertai sekali kami untuk melayani TikTok lah. So apa je yang anda rasa ia berkaitan dengan pemakanan sihat, atau anda rasa ia dapat memberi motivasi ke inspirasi kepada rakyat Malaysia, jom bersama-sama kita kongsikan bersama-sama dengan kami. Siapa Jangan lupa hashtag tu lah. menggunakan hashtag lah. Tapi video mana yang terpilih akan dapat cenderah hati daripada bahagian Itu pemakanan. nantikan lah. So kalau boleh buat yang paling menarik lah, supaya kita boleh bagikan. Okey, selain itu kami ada head quiz lah di platform Instagram. So bila dah ada tu kami akan wawarkan, dan juga kami ada juga frame stiker. Frame sticker tu frame sticker dekat Facebook. Okay, so tuan-tuan boleh cari dekat @frame tu, atau profile picture @frame tu, kemudian typekan bulan pemakanan. Nanti kita akan keluar Nutrition Better 2021 dengan temanya Dengan logo pemakanan sihat, kunci memerangi ancaman penyakit. Okey, dengan bulan pemakanan. Jadi sertai kami dengan
meraihkan dengan menyertai kami punya aktiviti sepanjang bulan pemakanan ni, iaitu dalam sepanjang bulan April. Okey. Okey, itu aktiviti tu sepanjang hujung bulan April lah. So yang terdekat dalam minggu ini kami ada perasmian bulan pemakanan Malaysia peringkat kebangsaan 2021 oleh YB, Menteri Kesihatan Malaysia. Itu kami akan buat Facebook Live. So bolehlah siapa yang berminat bersama-sama kami boleh terus tonton kami di FB Nutritionist KKM. Ada lagi tak Puan Fitri? Apa lagi aktiviti yang kita buat? Dah bagi tahu dah semua ya. Sampai tak terucap saya. Okey. Jadinya maksudnya teruskan bersama-sama kami di FB Nutrition KKM dan media rasmi pemakanan di negeri-negeri. So kami ada total kami ada 15 Facebook di Malaysia. So boleh juga scroll di Facebook Nutrition KKM untuk mungkin tuan-tuan perempuan mungkin anda berada di Perak, boleh follow FB media rasmi Perak. Nak berada yang dekat ni kan, ikut negeri masing-masing kita ada. Di FB rasmi pemakanan negeri lah. Okey. So rasanya kita rasa amat mencemburui kita lah. Kita rasa kita dah lebih dah daripada banyak dah kita cakap selama 30 minit ni. So apa lagi saya nak cakap, kita teruslah sokong kami di Facebook Nutritionist KKM. Bantulah kami untuk membantu anda makan secara sihat. Okey. Terus sokong untuk kita create healthy persekitaran yang menggalakkan amalan pemakanan sihat di Malaysia. So kalau boleh bukan kita saja, kita ajak kawan-kawan kita ajak keluarga kita, anak kita, rakan-rakan perjuangan semualah. Semua untuk makan secara sihat. Sebab kita tak naklah agar kita sama-sama sihat lah. So tak naklah kita dah dapat penyakit baru kita nak menyesal. So sebelum kita mencegah intervensi. Mencegah lebih baik daripada kita mengubati. So I kata pada kami memang sekali. Sambutan bulan pemakanan ini adalah pemakanan sihat, kunci memerangi ancaman penyakit. Okey, sekian sahaja daripada kami, Nutritionist Safia dan Fitri Nordana Mahmud. Okey, teruskan bersama-sama kami esok. Esok kami ada topik yang lebih menarik, iaitu anak-anak pakai apa tu. Okey, so pada masa yang sama bersama panel yang lain, esok jumpa di platform FB Live Nutritionist KKM. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.